So conclusion dia, selamat ke tak diving kalau tak pandai berenang? Okay, Assalamualaikum guys and welcome back to my video. Kepada yang first time tengok muka ni, nama aku Nick, and kepada yang dah lama subscribe, terima kasih banyak-banyak. So video kali ni santai je, aku cuma nak cerita sikit pasal scuba diving lah, yang related dengan scuba diving. Some of you guys mungkin dah tahu aku salah seorang scuba instructor dekat Pulau Pontian for berapa tahun lah? Ni masuk tahun ke-6 lah. 6 tahun dah aku dah mengajar scuba diving. And few years before that, aktif lah scuba dive kat sana sini. So nowadays aku just spend banyak masa dekat Pontian lah. Cerita pasal scuba diving ni, aku nak sentuh pasal soalan tentang berenang, which is aku selalu dapat soalan ni banyak kali lah. Orang PM dengan DM aku, kalau nak buat lesson dive ni, nak jadi scuba diving ni, kena pandai berenang tak? Okay, ada dua jawapan. Jawapan pendek, yes kena pandai berenang. And jawapan panjang, still kena pandai berenang. Panjang sikit lah. Memang tak ada pengecualian daripada syarat yang pertama. Selain syarat kedua, kena tubuh badan sihat lah. Okay, so aku bagi contoh lah. Diving agencies macam PADI, NAWI, SSI, SDI dengan RAID, ITD and some more dekat luar sana yang aku pun tak berapa nak tahu sangat. Biasanya requirement dia still sama yang pasal berenang ni. So contohnya PADI, which is aku sebagai PADI instructor. Dalam PADI requirement untuk jadi PADI open water diver, you guys kena tahu untuk berenang sejauh 200 meter dekat permukaan air ataupun terapung selama 10 minit kalau tak silap lah, tanpa sebarang peralatan untuk tolong kita untuk terapung. Any swimming aid tak nak lah. So basically yang macam life jacket ataupun kaki tape tu ataupun mask ke goggle ke, tak nak semua tu. Tapi make sure pakai baju, pakai seluar lah. Okay. So itu dia punya minimum requirement dia lah. Okay, kalau you guys ni Olympic swimmer, that's even better, bonus lah kan. Tapi kenapa kena pandai berenang? Why you need to know how to swim? Okay, dia ada beberapa situasi lah. Dia macam ada regarding equipment lah. So dalam diving, aku nak explain sikit pasal equipment. So first of all, dia ada mask. Mask ni, diving mask ni dia tak sama macam goggle tau. Diving mask dia cover hidung sekali. Goggle dia hanya cover yang mata saja. Nombor dua adalah fins ataupun kaki tape yang macam korang panggil tu. Nombor tiga adalah pemberat untuk tolong badan kita untuk turun ke dalam air, untuk stay dalam air. Kalau tak kita terapung tau, sebab susah sebenarnya nak tenggelam. Nombor 4 adalah regulator, alat pernafasan tu dengan gauge bacaan udara. And nombor 5, which is the BCD. BCD ni stands for Buoyancy Control Device. Maksudnya dia boleh tolong kita untuk control kita punya buoyancy, daya apungan dalam air. So apa itu daya apungan? Okay, BCD ni dia macam life jacket yang kita boleh masukkan angin dengan keluarkan angin dengan menekan dua butang. Dia ada satu butang inflate dengan butang deflate. So kalau kita tekan butang inflate tu, kita akan terapung. Kalau kita tekan butang deflate tu, udara yang dalam BCD tu dia akan keluar balik, dia akan jadi kosong, kita akan tenggelam. So itu basic dia. So situasi dia macam ni. Let's say BCD kita tak dapat nak tampung udara. So maksudnya dia ada bocor lah mana-mana. So bila bocor, udara keluar, lepas tu air masin masuk dalam BCD tu. Okey, bila air masin masuk dalam BCD, bertakun dalam BCD, dia akan jadi berat. Okey, dia akan tarik badan kita ke bawah. Okey, senang je kan? Kita buka lah weight belt, pemberat yang macam aku bagi tahu tadi. Kalau katalah kita nak maintain dekat surface tapi kita still akan tenggelam. So apa yang kita kena buat adalah kita buka BCD tu, lepaskan je, buang je BCD tu. And berenang je lah dengan mask, dengan kaki tape tu, fin tu, ke tepi ke boat ke tempat yang selamat ke tempat air yang cetek ke. Cuma ya, kalau kata to make things even worse, tiba-tiba kita punya kaki tape, fin kita tercabut, mask tak tahu kat mana, lepas tu kita kena buang semua. Last kita tak ada equipment, and masa tu kita dekat permukaan air. So kalau tak pandai berenang, macam mana nak terapung? Itu kalau masa tengah diving lah. And satu lagi senario lah, aku bagi contoh senario. Let's say lah kita atas boat ramai-ramai dengan member diver kita on the way pergi dive site dalam 15 minit ke 10 minit ke setengah jam ke, and tiba-tiba cuaca buruk, angin tolak boat pun sengit jatuh, kita pun jatuh dalam air, tak sempat nak grab equipment kita. So masa tu equipment semua dah tenggelam sekali dengan boat. Kita ni dekat surface terkapai-kapai nak selamatkan diri. So cara nak selamatkan diri satu je, you have to rely on yourself. And kalau you punya body ada, stay dengan body. Tapi kena pandai berenang juga. Sebab apa? Kena pandai terapung untuk tunggu bantuan sampai. Contohnya lah. So itu dua situasi, senario yang aku boleh bagi contoh lah kenapa kita harus pandai berenang. Ini bukan harus lah, ni wajib lah. So aku harap itu membantu you guys untuk faham kenapa knowing how to swim is compulsory untuk buat diving license. Okay? Sepanjang aku mengajar diving ni, orang Melayu kita ni ramai ke yang tak pandai berenang sebenarnya?
Yes, memang betul. Aku boleh kata macam tu lah sebab daripada, let's say daripada total semua student aku, let's say 30% ataupun 40% daripada student aku ni, dia memang tak pandai berenang masa dia datang nak buat diving course tu. So, apa yang aku buat first day tu, aku bawa pergi pantai, pergi berenang dulu, ajar berenang dulu. Paling-paling basic pun jadilah. Sebab tak nak dah datang, tak boleh buat lesson dive, tak boleh. Sebab apa? Tak pandai berenang. Aku tak ada macam tu. Sebab kita punya problem kita terletak dekat pada early education system. Okay? Ini memang aku kau bagi terus lah. Kita ni macam early education masa sekolah-sekolah, kita tak ada macam compulsory swimming class macam Europeans, macam US, di mana benda ni wajib tau. Dekat European countries, macam setengah student aku selalu tanya soalan lah, diorang punya swimming class, swimming lesson ni, benda ni wajib tau diterapkan pada usia muda. So semua ni government yang funded. Tak semua negara, tapi some of the European countries, dia bukan private tau untuk swimming class. Dia memang government tanggung semua. Macam sekolah biasa lah. So sebab tu, diorang semua dah datang, memang diorang pandai berenang. Tak semua, adalah sikit-sikit yang tak pandai berenang. Tapi itulah nak cakap senario dia sekarang. Kerajaan kita ni patut terapkan early education tentang swimming class ni daripada awal lagi. Sebab apa tau? Kita ni, Malaysia ni, dikelilingi air tau. Aktiviti air ni dah banyak kali macam meregut nyawa tau. So korang boleh tengok lah macam-macam kes sekarang yang melibatkan mandi dekat pantai, lemas. Mandi dekat sungai, lemas. Terjatuh dalam sungai, lemas. Terjatuh dalam longkang, lemas. Sebab benda macam ni lah. Tak ada swimming class ataupun early education pasal swimming ni lah, yang fully funded daripada government. So benda ni aku sangat-sangat mengharap lah untuk tahun-tahun kemudian ni adalah something yang government buat. So kalau you guys ada pendapat lain, tulis je lah kat bawah. And macam mana pula dengan cases kematian melibatkan aktiviti scuba diving? Yes, memang ada. Cumanya aku tak nak lah takutkan korang. Kalau ikutkan scuba diving ni, dia 95% selamat kalau you guys ikut requirement dengan ikut dia punya rules masa tengah diving. Okay, tahu berenang, tahu selamatkan diri, tahu cara nak enjoy tanpa merosakkan coral. So conclusion dia, selamat ke tak diving kalau tak pandai berenang? Terus terang cakap, memang tak selamat. Cumanya kalau some of you guys yang kat luar sana ada scuba diver, jarang-jarang berenang ataupun selalu berenang but still tak pandai sangat nak berenang properly, please improve yourself, go for swimming class, go for swimming lesson. Sebab benda ni memang wajib tau. Tak ada orang boleh tolong kita kalau bukan kita sendiri tau. So itu je lah pesanan aku kepada untuk mana-mana yang belum pandai berenang. Aku sendiri pun bukan kata 100% macam Olympic swimmer, tak. Tapi nak sampaikan jugalah kepentingan pandai berenang. So you guys, just ada apa-apa pendapat, just leave a comment kat bawah and let me know kalau you guys macam berminat lagi untuk dengar konten ataupun nak tengok lagi konten pasal scuba diving lah. So see you guys in the next video. Bye.